Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan yang diberikan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan rawatan bagi gangguan misteri. Dan pada kali ini saya akan fokuskan kepada tanda-tanda atau keadaan-keadaan di mana kita boleh gunakan sebagai rujukan bahawa berlakunya sihir ke atas kediaman ataupun ke atas rumah. Sebelum ini saya ada sediakan video berkaitan dengan gangguan makhluk halus ke atas rumah ataupun kediaman. Keadaan ini saya perlu jelaskan kerana ada perbezaan di antara gangguan yang disebabkan oleh makhluk halus yang bukan kerana sihir dan gangguan makhluk halus yang disebabkan oleh sihir. Secara umumnya ada perbezaan, tetapi ada dalam setengah keadaan terdapat juga persamaan-persamaan antara kesan kedua-dua jenis gangguan misteri tersebut. Secara umum, gangguan bentuk sihir ke atas rumah atau kediaman ini mungkin berpunca daripada penggunaan sihir dalam bentuk serbuk yang ditabur, ataupun juga mungkin berpunca daripada penggunaan sihir dalam bentuk minyak dagu, ataupun di Kelantan lebih dikenali sebagai minyak mati terbunuh. Selain daripada yang diletak, yang ditabur ataupun dicalit, ada juga kemungkinan kediaman ini disihir dalam bentuk pemujaan ataupun perasap gambar rumah. Sama ada gambar yang diambil menggunakan kamera ataupun handphone, dan ada juga gambar yang dilukis atas kertas biasa. Saya sediakan video ini kerana saya sering kali ditanya oleh pesakit ataupun keluarga pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Naam, bagaimana kita sebagai orang awam boleh mengetahui adakah rumah kita ni diganggu oleh sihir-sihir dalam bentuk tadi. Jadi antara tips yang kita boleh berikan kepada tuan-puan ialah tanda-tanda secara umum yang mana ianya kita boleh lihat ataupun yang mana kita boleh perhatikan berlaku dalam suasana rumah tadi. Saya juga sediakan video ini kerana ramai daripada pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Naam memberitahu oleh kerana mereka tidak tahu adanya tanda-tanda ini yang boleh digunakan sebagai panduan. Ini menyebabkan mereka lambat untuk mengambil tindakan untuk berubat. Jadi saya kongsikan tanda-tanda ataupun keadaan-keadaan yang mana yang kita boleh rujuk sebagai tanda berlakunya sihir ke atas rumah atau kediaman, yang mana dengan tanda-tanda ini ataupun keadaan-keadaan ini, tuan-puan boleh membuat penilaian untuk menilai sama ada rumah kita ada terkena gangguan sihir ataupun tidak. Semoga video ini memberi manfaat kepada tuan-puan semua, insya-Allah. Antara tanda-tanda yang biasa kita jumpa bagi kes sihir ke atas rumah atau kediaman ialah yang pertama, suasana rumah agak tegang ataupun selalu tegang, di mana berlaku pergaduhan sesama sendiri ataupun berlaku percakapan yang kasar sesama sendiri, sama ada antara suami dan isteri ataupun anak dengan anak yang lain, ya, ibu bapa dengan anak-anak dan seumpamanya. Dan keadaan ini kadang-kadang ia menyebabkan terjadi pergaduhan yang lebih besar, yang menyebabkan ada yang bertindak untuk keluar daripada rumah untuk tinggal di tempat yang berasingan. Yang kedua, suasana rumah terasa sangat sunyi dan kadang-kadang ianya terasa seperti kita berada di kawasan tanah perkuburan. Dan ada kalanya kita rasa macam ada kelibat makhluk ataupun kadang-kadang terasa seperti ada mata yang memandang dalam rumah kita. Keadaan yang ketiga, yang biasa kita jumpa juga ialah ibu bapa menjadi sangat garang dengan anak-anak mereka. Dan kadang-kadang mereka menjadi cepat marah, walhal benda yang kecil sahaja, benda yang boleh diselesaikan tanpa perlu meninggikan suara, tetapi oleh kerana gangguan ini menyebabkan mereka cepat marah, dan apabila mereka marah, kemarahan itu boleh nampak sebagai melampau, dan apabila mereka tersedar, mereka rasa menyesal, tetapi anak mereka dah pun terkesan dengan perbuatan mereka. Keadaan yang keempat ialah anak kecil yang ada dalam rumah, kadang-kadang ianya menangis terlalu kuat untuk satu tempoh masa yang agak lama, walhal mereka tidaklah lapar ataupun tidak basah. Dan jika ibu bapa membawa mereka keluar daripada rumah, mereka berhenti menangis. Apabila balik semula ke rumah,
mereka kembali menangis. Yang kelima, anak kecil tidak boleh tidur bersendirian dalam bilik mereka. Yang mereka rasa takut seolah-olah ada benda yang menunggu mereka ataupun mengganggu mereka. Dan jika mereka tertidur, biasanya mereka akan tersedar dan mereka akan ketakutan dan berlari keluar mencari ibu bapa mereka. Ada juga keadaan di mana ibu bapa terpaksa membawa anak mereka keluar dahulu, berjalan-jalan dalam kereta, dan apabila anak mereka tertidur, barulah bawa balik dan diletakkan dalam bilik. Tetapi keadaan yang sama juga mungkin berlaku, iaitu mereka akan terkejut dan sedar dan mereka juga akan rasa ketakutan. Yang keenam, anak kecil juga takut untuk pergi ke bilik air ataupun masuk ke dapur sama ada untuk ambil air dan seumpamanya. Dan ini memerlukan kita sebagai orang tua, ibu bapa, meneman mereka untuk pergi ke bilik air dan ke dapur. Yang ketujuh, ada juga dalam kalangan ahli keluarga yang mudah mengalami kerasukan ataupun tidak sedarkan diri. Ini mungkin kerana mereka pernah terkena sihir lain ataupun diganggu oleh saka. Jika sekiranya rumah ini tidak diganggu oleh sihir, mereka lebih sukar untuk tidak sedarkan diri. Yang ke-8, ada kalanya rumah yang terkena sihir ini, dia ada bau seperti bau kambing yang basah, bau yang hancing ataupun bau yang masam. Dan keadaan ini ialah kerana makhluk halus telah pun masuk ke dalam rumah disebabkan oleh sihir yang dihantar oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini. Yang ke-9, ada dalam kalangan ahli keluarga yang apabila berjalan di dalam rumah, mereka rasa seperti mereka terpijak pasir, ataupun ada yang terasa seperti terpijak kaca, dan ada juga yang terasa seperti panas pijak atas bara. Yang ke-10, ada dalam kalangan ahli keluarga yang tiba-tiba rasa gatal yang melampau, yang apabila digaru masih juga tidak hilang rasa gatalnya. Dan ada yang pergi ke klinik dapatkan ubat dan sebagainya pun masih tidak hilang. Yang ke-11, ada juga berlaku ahli keluarga jadi rasa berat di belikat, di belakang, di pinggang, di belakang leher, yang menyebabkan mereka malas untuk membuat kerja. Ada kalanya kain yang diangkat daripada jemuran dibiarkan dalam bakul tanpa dilipat. Ya. Dan ada juga keadaan di mana baju-baju ataupun pakaian-pakaian yang kotor dibiarkan bersepah di atas lantai ataupun atas kerusi dan seumpamanya. Yang ke-12, ada juga ahli keluarga yang rasa bosan bila berada di rumah. Seperti tidak ada apa yang hendak dibuat di rumah. Dan mereka hendak keluar daripada rumah. Apabila mereka keluar, mereka rasa gembira. Dan apabila mereka balik semula ke rumah atau pulang semula ke rumah, mereka akan rasa bosan pula kembali. Yang ke-13, ahli keluarga ada juga yang mengalami keadaan di mana mereka rasa malas ataupun berat ataupun lambat ataupun bertangguh untuk melakukan solat. Ada kalanya solat zuhur dah hampir dengan asar, solat asar hampir dengan maghrib. Ya, ada juga kalanya solat isyak dah hampir dengan subuh. Walhal mereka tidak ada apa-apa urusan yang penting yang mereka nak buat. Yang ke-14, ada kala berlaku di mana ahli keluarga nampak lipas, cicak, katak ataupun ular hitam dalam kawasan dapur dan juga kawasan tandas. Walhal orang lain tidak nampak. Ya, dan mereka nampak itu jumlahnya banyak dan menakutkan. Yang ke-15, ada juga ahli keluarga yang apabila mereka tidur, mereka kena tindih. Seolah-olah ada satu makhluk yang tindih mereka. Dan apabila mereka sedar, didapati tidak ada apa-apa pun di situ. Yang ke-16, ada juga kita jumpa di mana rumah yang sentiasa ada tetamu datang untuk ziarah ataupun berurusan, ya, tiba-tiba tidak ada orang datang, tidak ada orang yang berkunjung. Dan apabila berjumpa di luar, ada juga yang bertanya, kenapa rumah tutup? Tuan pergi ke mana? Saya pergi ke rumah, tuan tak ada. Walhal pemilik rumah tersebut tidak ke mana-mana sekalipun. Bagi kes rumah ataupun kediaman disihir, saya sering terjumpa ataupun saya sering berhadapan dengan keadaan di mana pemilik rumah ataupun pesakit apabila datang berubat, alhamdulillah rumah mereka
telah diberikan keadaan yang baik dan selesa, tidak lama kemudian kembali kepada keadaan sebelumnya ataupun keadaan yang lebih teruk. Dan keadaan ini sentiasa berulang kali, mereka rasa hilang semangat untuk terus tinggal di situ. Ini kerana orang yang membuat sihir kepada rumah-rumah tadi mempunyai perasaan ataupun niat yang tidak baik, yang cukup tebal, yang mana mereka akan usaha juga untuk melakukan sihir walaupun telah pun diubati ataupun telah dirawat. Bagi kes sebegini, saya ingin sarankan kepada tuan-puan yang menghadapi masalah ini, tuan-puan bolehlah cuba merawat ataupun menggunakan kaedah rawatan, membaca Yasin 7 Mubin, dan tuan-tuan boleh rujuk dalam video-video saya sebelum ini yang mana telah pun saya sediakan untuk panduan tuan-puan. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini, dan saya harapkan perkongsian ini memberi manfaat yang baik kepada tuan-puan. Untuk masa hadapan, insya-Allah akan ada lagi video-video baru yang akan disediakan, dan untuk mengelakkan tuan-puan tertinggal, tuan-puan bolehlah tekan butang like dan juga butang subscribe serta butang loceng, supaya apabila ada video yang baru dikeluarkan atau video diuploadkan, tuan-puan akan menerima notifikasi daripada Pusat Rawatan An-Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.